Puan Rosita tak dengar. Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang program siaran FB Live Museum Negeri Sembilan Doktor. Terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Assalamualaikum Doktor. Wassalam. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat di situasi pandemik ni kita masih lagi menjaga SOP dan mengamalkan peraturan telah ditetapkan. Baiklah Doktor. Terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami untuk berkongsi ilmu pengetahuan pada hari ini. Dan Doktor pun bukanlah pertama kali bersama dengan pihak museum, malahan telah menjalinkan kolaborasi itu selama bertahun memberikan kepakaran dari segi ilmu seni bina tradisional Rumah Negeri Sembilan. Okeylah Doktor, sebelum kita memulakan majlis ilmu kita pada hari ini, saya akan membacakan serba sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan pensyarah kanan Jabatan Seni Bina di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan juga pengurus tugas Pusat Kelestarian dan Kesejahteraan USIM. Beliau ditauliahkan profesional arkitek landscape yang diiktiraf oleh Institut Landscape Malaysia. Berkelulusan Dr. Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang seni bina, sarjana seni bina landscape Universiti Putra Malaysia dan juga mempunyai sarjana muda sains seni bina Cemerlang Universiti Malaya. Ia telah menjadikan beliau berpengalaman luas dalam bidang bidang yang dicekurinya. Merupakan seorang penyidik warisan Negeri Sembilan yang telah berkolaborasi dengan Lembaga Museum Negeri Sembilan mengkaji rumah warisan dan juga landscape warisan Bandar Diraja Seri Menanti Negeri Sembilan. Kajian reka bentuk rumah warisan terutama rumah di Negeri Sembilan adalah bidang kepakaran beliau di samping bidang pemeliharaan dan pemeliharaan terhadap rumah warisan. Melaksanakan lukisan toko di Negeri Sembilan serta beberapa lokasi termasuk rumah kedai di Jalan Hang Jebat Melaka, Bandaraya Bersejarah. Baiklah Doktor, tanpa meluangkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya menjemput Doktor untuk memulakan majlis ilmu kita pada hari ini. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih kepada Puan Rosrita Muhammad Nordin selaku pengerusi majlis pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Lembaga Museum Negeri Sembilan, terutamanya Dr. Randes Samsudin Ahmad, pengarah Lembaga Museum Negeri Sembilan yang memberi peluanglah kepada saya untuk program kali ini yang bertajuk Rumah Tradisi Luak Rembau serta seluruh kaki tangan Lembaga Museum Negeri Sembilan yang sebalik tabir tu. Terima kasih yang bertungkus lumus menjayakan program pada pagi ini. Okay, Alhamdulillah, sebelum saya memulakan perkongsian ilmu pada pagi ini, saya ingin mengambil kesempatan jugalah mengucapkan terima kasih terutama yang teramat mulia Datuk Lela Maharaja Datuk Haji Muhammad Sharif bin Haji Osman, iaitu Datuk Undang Luak Rembau, menjunjung kasih yang teramat mulia Kaus, Datuk Awaluddin, Datuk Saiful, Datuk-Datuk Adat, Tok-Tok Ketua, orang-orang kampung, pengarah dan warga Lembaga Museum Negeri Sembilan yang juga terlibat dalam kajian saya ini. Suami saya Syahrul Kamil, supervisor saya Dr. Mastor Surat dan juga Profesor Madya Dr. Raja Nafida Raja Syaminan, Ibu Desi dan rakan-rakan di Universiti Bung Hatta Indonesia, Universiti Kebangsaan Malaysia, rakan-rakan seperjuangan lah, serta semua yang tidak dapat saya sebutkanlah dalam menghasilkan kajian saya ini. Okey, seterusnya mungkin ada slide ke daripada ni? Cik Firdaus, terima kasih. Okey, saya mulakan ya. Terima kasih.
Okey, kalau lihat di sini, tajuk adalah seni bina rumah tradisi Luak Rembau. Daripada kajian, sebenarnya kajian ni dibuat pada tahun 2014 lagi. Berkenaan Luak Rembau sahaja. Di mana ia lebih kepada PhD saya lah kan. Jadi rumah tradisi Luak Rembau ni sangat menarik lah bagi saya dan memberi satu ilmu lah untuk mengetahui tentang keunikan rumah Luak Rembau ini. Okey, seterusnya. Okey, pada pagi ini antaranya adalah saya akan terangkan berkenaan pengenalan isu tentang rumah. Kalau kita tengok ramai yang keliru dengan rumah Negeri Sembilan dan rumah Minangkabau, ramai sampai ke hari ini pada migrasi Minang, adat budaya dan seni bina, evolusi reka bentuk seni binanya, rumah rembau tu apa, berapa banyak yang ada dan kesimpulannya lah keunikannya nanti. Okey, seterusnya. Cik Firdaus. Okey, apabila kita melihat di sini definasi istilah kan kita kena mengetahuilah sebelum kita tahu tentang rumah. Kalau kita lihat rumah Negeri Sembilan je, kita nampak rumah tu hampir sama je. Tapi kita tak tahu macam mana pengaruh dia ke sejarah, budaya, seni bina dia, adat ke, agama dan sebagainya kan. Sebab rumah di Rembau ni dia unik lah. Kalau kita lihat yang pertama adalah migrasi kan. Okey, bila sebut migrasi bermaksud macam penghijrahan lah. Hijrah, eksplorasi, pencarian, maknanya dia hijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Siapa yang berhijrah? Siapa yang migrasi ni? Adalah kaum Minangkabau lah, dipanggil Minang. Minang ni satu masyarakat masyarakat yang berada di Sumatera. Kan? Kalau kita lihat dia yang hadir masyarakat Minangkabau ni datang membuka penempatan baru di Negeri Sembilan. Kalau kita lihat daripada Encik Muhammad Rosli lah Rosli 2013. Okay. Dan macam mana pengaruh dia daripada masyarakat Minangkabau ni tadi, dia masuk penempatan ke Negeri Sembilan dan pengaruh apa yang ditinggalkan. Kan kuasa yang ditinggalkan pengaruh ini adalah memang mempengaruhi rumah yang ada di Tanah Melayu ni, terutama di Negeri Sembilan, bila masuk je masyarakat Minangkabau, jadi pengaruh tu telah adalah memberi kesan kepada rumah yang ada di Negeri Sembilan lah. Okay. Dan rumah warisan. Rumah warisan diwariskan, maknanya rumah Rembau, rumah Negeri Sembilan adalah rumah warisan lah, rumah yang diwariskan. Kan ramai lepas ni kita tengoklah macam mana tentang adat pula kan. Kenapa diwariskan? Siapa pewaris dia? Dia berbeza daripada negeri-negeri lain lah kan. Okey, mempunyai perbezaan mengikut daerah, mempunyai kebudayaan yang bercirikan budaya tempatan mengikut negeri masing-masing kan. Kalau kita tengok rumah warisan lah secara umumnya berbeza setiap satu negeri dengan satu negeri. Jadi Negeri Sembilan dia berbeza sedikit kan. Reka bentuk ni kalau kita lihat reka bentuk di Negeri Sembilan, dia ada beberapa reka bentuk mengikut tiang, mengikut serambi dan sebagainya. Dia ada pengkelasan dia ada kumpulan, dia ada tipologi. Sebab daripada kajian saya, Rembau sahaja ada 69 tipologi rumah di daerah Rembau lah kalau kita lihat. Jadi kita nampak hampir sama sebenarnya, berbeza dan terdapat 69 tipologi lah kalau kita lihat secara detail. Okey, Negeri Sembilan. Kalau sebut Negeri Sembilan, tadi kita kata negeri yang berbeza-beza setiap rumah warisan. Jadi kalau Negeri Sembilan, ianya berbeza bukan sahaja dari segi rumah dia yang unik, tapi Negeri Sembilan ni mengamalkan adat yang dikenali adat pepatih kan, ataupun matrilineal. Maksudnya adat pepatih ni yang tadi kita sebut pasal waris tadi kan, dia ni agak unik sebab ia diwarisi, rumah ke tanah adat itu diwarisi oleh anak perempuan. Dan anak perempuan yang akan diwarisi, tapi dia bukan memiliki, dia mewarisi. Mewarisi maknanya selepas satu waris kepada satu waris. Kan? Okay, itu antara salah anggap lah tentang adat pepatih, tentang kekuasaan ataupun rumah yang atau tanah ataupun rumah yang diwarisi lah. Okay, itu antara yang kita nampak
serba sedikit tentang istilah lah. Jadi kalau kita lihat kepada pengaruh rumah ni kan, rumah secara keseluruhan di Negeri Sembilan lah, kita dapati bahawa rumah di Negeri Sembilan ni dia dipengaruhi oleh tentang sejarahnya lah, tentang sejarah budayanya, seni bina dia, pengaruh, terutama pengaruh dari segi pengaruh yang masyarakat Minangkabau tadi hadirkan, adat pepatihnya, agama. Memang kalau adat pepatih memang mengamalkan agama Islam yang sangat kuat lah, dan juga status. Sebab status ni, dari kajian saya, status ni memberi satu tipologi yang lain pula kan. Sebab yang status kalau kita lihat dia rumah kalau mengikut tiang tadi, tiang yang banyak 16, 20, 24 lebih kepada status yang kita kata status yang berpangkat lah, ataupun dia mempunyai dia punya macam panglima ke tok undang ke datuk-datuk adat ke kan, yang lebih bersatu dan kaya lah, lebih senang cerita macam tu lah, berada lah macam tu kan. Okey, seterusnya. Okey, ini yang dimaksudkan kekeliruan tadi kan. Isu ni yang memang hingga hari ini pun masih lagi ada kekeliruan ini. Jadi saya ambil kesempatan sebelum saya terang tentang rumah Rembau ni, keseluruhannya tentang rumah Negeri Sembilan dan juga rumah Minangkabau. Jadi di sini tentang perbezaannya, kalau kita lihat rumah Negeri Sembilan, ianya bukan rumah Minangkabau. Ramai yang salah anggap bila lihat je macam katalah rumah yang kita lihat, rumah Negeri Sembilan ni kan, tu rumah Minangkabau kan, tapi sebenarnya bukan rumah Minangkabau, rumah Negeri Sembilan, rumah identiti Negeri Sembilan. Kalau kita lihat sini nilai pemahaman dan kekeliruan, cuba kita lihat di atas tu kan, rumah Minangkabau. Itu ya, rumah Minangkabau. Kita melihat rumah itu bergonjong kan, dia punya bumbung tu melentik yang agak sempurna lentikan dia. Sedangkan bila ke Negeri Sembilan, lentikannya hanya sedikit saja kiri dan kanan, bukannya lentik yang tajam macam dekat rumah Minangkabau tu. Jadi kita lihat di sini rumah Negeri Sembilan mempunyai identiti dia sendiri, dan keunikan dia adalah keunikan kita lah, dari segi kita punya masyarakat tu sendiri, masyarakat di Negeri Sembilan, yang mana kita di Negeri Sembilan ni mempunyai suku kita yang 12 suku tu, dan pengaruh itulah dalam kita punya reka bentuk rumah di Negeri Sembilan keseluruhannya lah. Jadi kekeliruan rumah ni, istilah salah tafsir ni perlu diperbetulkan lah. Kalau hari ni kita rasa kita dah salah panggil rumah Negeri Sembilan, kita boleh betulkan lah. Dan diharapkan rumah Negeri Sembilan ini menjadi satu identiti yang unik kita sendiri, dan tidaklah dibina macam kat rumah tol ke, dekat toilet pun ada kan. Jadi mungkin kita perlu penghargaan lah kepada rumah Negeri Sembilan ini untuk menjaga dan memelihara identiti kita lah di Negeri Sembilan. Okey, seterusnya. Okey, di sini saya menyebut tentang migrasi tadi. Baik. Okey, dah ada. Kita sambung ya. Okey, minta maaf mungkin ada tadi teknikal sekejap kan. Okey, biasalah
dalam keadaan online ni ramai yang membuka internet ni kan, dia akan mungkin ada gangguan sedikit lah. Okay, saya sambung tentang migrasi Minang ni tadi. Tadi saya ada sebut tentang penghijrahan kan. Jadi ramai antara kita kata kenapa Minangkabau, macam mana Minangkabau tu boleh sampai ke Negeri Sembilan kan. Jadi kalau kita lihat di sini dari berbagai kajian dan juga literature review lah kita kata, yang mengatakan migrasi ni adalah satu tempat tinggal dan satu tempat dia pulang semula ataupun ke kampung halaman. Maksudnya orang Minangkabau ni dia akan pergi satu tempat, dia akan balik ke tempat dia lah kan. Jadi kalau lihat masyarakat Minangkabau, kalau lihat di sebelah kiri ni peta ni kan, di mana Minangkabau, masyarakat Minangkabau itu adalah yang warna pink tu kan. Jadi tiga kita panggil tiga luhak di sana, iaitu luhak Agam, iaitu sekeliling Bukit Tinggi. Kalau ikut di sana ada Bukit Tinggi kan. Luhak Tanah Datar iaitu selingkar Batu Sangkar, dan luhak 50 kotor iaitu sekitar Payakumbuh. Jadi ini tiga luhak yang ada di Sumatera Barat ni lah. Jadi kalau kita lihat di sini macam mana imigrasi ataupun penghijrahan mereka ni, kalau kita lihat adat pepatih di Minangkabau juga, adat ini orang lelaki lah, terutama lelaki, dia tidak digalakkan duduk di rumah lah. Biasa itu adalah orang lelaki ni dia akan tidur di surau, duduk kat surau kan. Jadi mereka akan berhijrah lah, pergi ke satu tempat, satu kampung kan. Jadi penempatan diorang ni akan berhijrah lah. Penempatan awal di hulu kalau kita lihat Sungai Jambi, Batanghari kan, Sungai Indragiri, iaitu Rantau Kuantan. Di sana pun ada dipanggil Rantau Kuantan, Kampar, macam kita juga ada juga kan Rantau Kuantan. Sungai Kampar, Rantau Kampar. Jadi pantai timur di Sumatera Sumatera Barat ini, iaitu mereka akan meninggalkan timur Sumatera ni dan menyeberang Selat Melaka. Jadi dia akan pergi ke Selat Melaka, iaitu dia masuk ke Rembau dahulu. Masuk Rembau dan kemudian ke kawasan-kawasan Negeri Sembilan. Jadi kalau lihat di sini yang dikatakan oleh Mokhtar Naim ni, jantung dipanggil jantung tanah Minangkabau lah, masyarakat ini adalah berada di tiga luhak ni lah kan. Jadi kalau kita tengok kedatangan Raja Melewa lah yang berhijrah daripada jantung Minangkabau ni melalui Rembau dan masuk ke kawasan Negeri Sembilan dah. Dia dah bermula penghijrahan tu dan masuk. Bermula daripada situlah pengaruh Minangkabau telah ada di Negeri Sembilan. Okey, seterusnya. Dan menjadikan Negeri Sembilan ni negeri kedua lah. Okey, seterusnya Firdaus. Okey, kalau kita lihat perbezaan, tadi penghijrahan, kita lihat apa perbezaan antara rumah Minangkabau dan juga rumah di Negeri Sembilan. Kalau sebut sahaja rumah Minangkabau, sebenarnya ini adalah rumah gadang lah. Kalau rumah Minangkabau, kita ada lagi kajian yang lain lah, macam mana di Kampar, di Pak Kain tu dia hampir sama dah ke Negeri Sembilan kan. Tapi di sini kita melihat daripada Desi Arianti ni 2014, kajiannya daripada yang saya dapat adalah rumah Minangkabau iaitu rumah gadang merupakan rumah besar, rumah adat. Kalau lihat dari segi bumbungnya yang melentik lah, dengan tebal layar dengan rabungnya yang melengkung dan bergonjong, itu yang istilah dia lah kan. Memang dia menggambarkan sistem kekerabatan matrilineal, bermakna keibuan sama diwariskan kepada perempuan jugalah. Dan kalau melihat kepada ruang ini, dia berbeza. Cuba kita lihat di sini perbezaan dengan tiang yang berbeza, bilik yang berbeza. Di rumah Minangkabau iaitu rumah gadang ni, dia mempunyai beberapa bilik lah, mengikut sama juga macam status lah, lagi banyak bilik tu lagi besar, bermakna status yang berada lah. Jadi kalau lihat di sini, bilik dia hanya untuk satu keluarga lah, bermakna kalau ibu bapa di sini dah kahwin, dia akan berpindah kepada satu bilik berbeza. Dan dia mempunyai satu serambi ataupun beranda di luar yang sangat besar di depan tu kan.
dan dapurnya di belakang kan. Dan ada juga beberapa mengikut Koto Poliang dan juga body Santiago kan. Yang itulah dua yang kita nampak perbezaan antara rumah kategori rumah 3 luhak yang berbeza. Kalau dibuat kajian dia ada tentang perbezaan 3 luhak tadilah rumah Minangkabau ni. Jadi dia berbeza kalau berbanding dengan kita di Negeri Sembilan seterusnya di bawah. Kita lihat rumah Negeri Sembilan kita. Okey, ini adalah daripada kalam UTM kan. Kalau kita lihat di sini dah beberapa pengkaji lah melihat pada rumah Negeri Sembilan yang sangat unik. Ini adalah rumah kita panggil rumah kembar, serambi kembar lah sebab dia ada serambi 2 yang kiri kanan tu. Cuba kita perhatikan bahawa bumbung dia tu berbeza kan. Hanya sedikit melentik, bertingkat kan dan mempunyai tiang. Kita melihat kepada tiang lah. Tiang berapa banyak tiang yang ada pada rumah di Negeri Sembilan kan. Yang membeza antara rumah-rumah tersebut ialah saiznya, faktor kedaerahan, faktor ekonomi yang mempengaruhi teknik binaan dan juga ragam hiasnya. Maksudnya kalau status tu tadi, ragam hias dia pun lebih lagi daripada rakyat biasa lah. Maksudnya kalau tiang 9 dengan tiang 20, ada perbezaan yang kita nampak lah dari segi ragam hias, dari segi bilik sebab disebabkan ekonomi dan sebagainya. Okay. Seterusnya. Okey, kalau kita lihat lagi yang menguatkan lagi lah apa perbezaan rumah Negeri Sembilan dengan rumah Minangkabau ni kan. Kalau kita melihat Sudirman East dan juga Desi Arianti mengatakan rumah gonjong atau rumah bergonjong kerana bentuk atapnya yang bergonjong runcing menjulang. Jadi tak sama macam rumah Negeri Sembilan. Samsul Asri pula mengatakan struktur binaan yang dihasilkan mempunyai nilai dan falsafah yang tersendiri seiring dengan gaya hidup masyarakatnya. Masyarakat Minangkabau lah. Jadi berbeza dari segi struktur pembinaan di rumah Minangkabau dengan rumah Negeri Sembilan sangat berbeza. Yang paling jelas kita nampak dinding di rumah kita panggil rumah Minangkabau ni dia mempunyai tidak tegak lah, dia ada sedikit condong kan. Jadi dia berbeza dengan rumah di Negeri Sembilan. Okay. Masto pula mengatakan dan juga Nangkula mengatakan reka bentuknya mudah ubahlah, fleksibel, mengikut kehendak. Dia boleh menambah dan mengurangkan modul. Maksudnya rumah kita ni, rumah Negeri Sembilan, kita boleh tambah dari segi kalau serambinya dia hanya serambi tengah. Kemudian nak menambah kepada serambi kiri dan serambi kanan, dia ada modular. Itu keunikan dia. Kita ada modular untuk menambah serambi besar dia macam mana untuk maknanya mengikut ekonomi lah kan. Okey, Yaakob Idrus, rumah Negeri Sembilan bumbungnya kelihatan sedikit rendah dan lentik. Bertingkat, bumbung yang bertingkat pada bumbung rumah ibu dan serambi. Jadi berbeza dengan rumah Minangkabau sekali lagi. Kemudian Raja Nafidah juga mengatakan lazimnya rumah beranjung bagi rumah ketua-ketua adat dan pembesar-pembesar mempunyai saiz dan gaya seni bina pada ruang serambinya. Ini yang kita kata bila ada dia beranjung dia di depan. Bukan sahaja kiri kanan, dia ada anjung di depan menunjukkan ia mempunyai jawatan lah seperti ketua adat dan juga pembesar-pembesar yang mempunyai saiz dan seni bina dia yang berbeza lah. Okay, seterusnya. Okey, ini yang daripada lakaran saya menunjukkan bahawa bagaimana evolusi itu berlaku kan, evolusi di kebentuk itu berlaku. Kalau kita lihat ada 3 tadi kan, luhak tanah datar, luhak agam dan juga luhak 50 kota lah. Dan apabila sebenarnya daripada kajian saya telah pergi ke Sumatera Barat lah dan mengkaji sedikit tentang evolusi ni. Bersama dengan Universiti Bung Hatan, Ibu Desi dan rakan-rakannya. Jadi bila pergi ke Kampar Siak yang saya kira ia agak jauh lah, 8 jam daripada Padang nak ke Bangkinang tu. Kalau pergi balik tu hampir 1 hari pun belum cukup habis lah untuk pergi. Kita melihat apabila pergi ke Kampar Siak, terutama kalau kita lihat di situ
kampung lipat kain yang sebelah kanan tu kan. Dia dah mula tau evolusi dia, dan kita nampak rumah tu dah bergonjong tu, dah menjadi lentik kan, sehingga dia pergi ke Negeri Sembilan. Ini saya merasakan daripada kajian yang belum detail lah, mungkin selepas ni saya ada pelajar yang akan membuat evolusi ini seterusnya, dan dari kajian saya melihat bahawa adanya evolusi ke bentuk itu sehingga pesisir ke Negeri Sembilan tu lah kan, sehingga dia masuk ke rembau Negeri Sembilan. Jadi kita nampak Negeri Sembilan mempunyai secara umumnya lah mempunyai 5 ni tadi ni di bawah ni. Rumah Negeri Sembilan tidak beranjung, maknanya dia berserambi sahaja. Rumah Negeri Sembilan berserambi satu sebab ada satu serambi sebelah kanan dan serambi satu di sebelah kiri kan. Saya panggil hujung dan pangkal lah. Rumah serambi berserambi satu dan beranjung, jadi anjung kat depan tu. Berserambi 2, jadi 2 serambi, dan ada berserambi 2 dan beranjung yang Dr. Yanafida mengatakan bahawa mengikut status tadi. Ada macam itulah berbagai. Ini secara basic ada 5 saja. 5 saja kita nampak secara umum lah, tapi sebenarnya di Rembau mempunyai banyak topologi lagi. Okey, seterusnya. Okey, bila kita lihat yang tadi yang 5 tu, kita pergi pula melalui jenis mengikut serambi ni tadi kan. Sebenarnya tadi saya disebut tentang tiang kan, tiang 9, 12, 16, 20, 24 mengikut tiang tadilah. Kemudian kita lihat, kita bahagi 2 pula. Kita kata berserambi tanpa anjung, berserambi dan beranjung. Kita dapati ada 8 lah, 4 yang tanpa beranjung dan 4 lagi dengan anjung. Dan tidak, yang dilukis ini adalah tidak mengikut tiang. Ada yang tiang 9, kalau kita nampak serambi pangkal tadi tu ada 9 tiang lah. Kalau serambi tengah tu ada 12 tiang. Dikira daripada serambi dan rumah ibu kan. Yang itu. Jadi terdapat 8 jenis. Seterusnya. Okey. Kita pergi pada rumah Rembau, rumah warisan kita lah. Kalau kita lihat kepada peta Negeri Sembilan, kalau Rembau sahaja untuk hari ini kita melihatkan ianya memang sangat unik dan sangat kalau kita kata cantik lah. Yang ada di Rembau sahaja, rumah yang telah saya masuk dan kaji adalah sebanyak 506 yang masih ada di Rembau sahaja. Kalau ada 17, kat sini ada 17 kita panggil mukim kan. Jadi setiap mukim tu dia masih lagi ada rumah-rumah yang, rumah Rembau ni rumah tradisi Negeri Sembilan kan. Itu yang unik dan perlu dikekalkan lah. Kalau lihat daripada mukim dan bilangan rumah, peratus yang paling banyak sekarang ini adalah di Gadong lah, iaitu 95 buah rumah di Gadong sahaja ada 95 kan, dan diikuti dengan rumah di Cembung kan ada 59, dan di Selemak masih lagi ada 42. Jadi kita perlu kekalkanlah rumah-rumah ni kan, rumah yang sangat cantik. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kepada beberapa rumah. Kalau kita lihat di sini mukim batu hampa lah. Yang ni adalah mengikut mukim-mukim yang setelah masuk lah kan. Kalau batu hampa sahaja kita tengok tadi kan, ini antara keunikan. Mungkin nampak kecil kalau ada yang berminat untuk melihat lebih detail, sebab setiap satu rumah ni saya telah ada satu compilation lah, satu rumah dah ada dia punya complete lah, maksudnya interior dan juga exterior, dan lakaran tiang dia hanya ada berapa lah setiap satu ni. Jadi dari saya kumpulkan semua rumah-rumah di Rembau ini untuk kita kata sebagai satu simpanan untuk masa hadapan, untuk generasi akan datang. Kalau kita lihat, tengok batu hampa, mukim bongek, ada lagi rumah-rumah yang sangat cantik kan, unik. Seterusnya kita tengok lagi di mukim lain. Okey, yang ni mukim Cembung kan. Mukim Cembung masih lagi banyak rumah yang ada di kawasan mukim ni. Seterusnya. Okey, mukim Cengkau, mukim Miku. Miku yang paling sedikit lah, sebab Miku ni
masih lagi ada kita panggil orang asal di Negeri Sembilan. Okey, bercakap tentang orang asal ni maksudnya orang asal di Negeri Sembilan kan, kalau kita ikut suku yang 12 tadi ada, maknanya dalam di Negeri Sembilan ni mempunyai 12 suku lah. Okey, seterusnya. Okey, yang ni adalah Mukim Gadung yang saya sebut tadi, yang paling banyak lah di Rembau. Okey, seterusnya. Mukim Gadung kan, Mukim Kundo, Mukim Lenggong Ulu, okey, Lenggong Ilir, okey, seterusnya. Okey, Mukim Nerasau, Mukim Pedas, okey, Mukim Pilin, Mukim Selemak, ini rumah-rumah yang masih ada. Mukim Semerbuk, Mukim Sepri, okey, Mukim Tanjung Keling, Mukim Tintian Bitangon. Tanjung Keling dan Tintian Bitangon ni dia dah ke arah Melaka lah. Jadi kita dah mula nampak pengaruh tu ataupun rumah dia dah, image dia tu, identiti dah ke arah Melaka sedikit lah. Sebab dia dah macam sempadan kan antara Tanjung Keling dengan Tintian Bitangor tu. Okey. Okey, seterusnya. Saya rasa kesimpulannya lah kalau kita lihat secara keseluruhan tadi, okey, evolusi rumah Negeri Sembilan ni telah dapat dianalisa melalui perubahan reka bentuk rumah warisan mengikut adat dia, budaya, sosial dan juga kedaerahan satu tempat kan. Jadi faktor kedaerahan ataupun faktor alam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk reka bentuk rumah selain dari pengaruh kedudukan sosial dan adat istiadat lah. Jadi harapan saya lah ancaman dan pembangunan baru yang berkaitan yang mengubah kawasan yang besar, sebenarnya perubahan itu berlaku adalah mengikut kehendak lah dan ekonomi setempat. Maknanya kehilangan ataupun kerosakan lah daripada reka bentuk rumah di Rembau tu, saya dapati bahawa disebabkan ekonomi dan juga bahan lah, untuk mencari bahan seperti kayu susah untuk dapat, berbagai-bagai alasan yang menyebabkan rumah di daerah Rembau ni, rumah tradisi ni makin hilang dan ditinggalkan oleh masyarakat. Perlu adalah satu tindakan untuk bagaimana untuk kita memelihara rumah warisan ini untuk generasi akan datang lah. Macam ni kita nak kekalkan kan? Sense of belonging perlu adalah antara kita, masyarakat di Negeri Sembilan tu perlu ada untuk menjaga rumah dan mengekalkan identiti rumah di Negeri Sembilan, terutama di Rembau lah. Itulah hasratnya. Okey. Terima kasih Doktor. Perkongsian yang sangat menarik sebab saya ada beberapa soalan yang saya ingin utarakan kepada Doktor berkenaan dengan fungsi ruang tadi. Okey. Fungsi ruang tadi, kalau kita ikutkan kepada rumah Negeri Sembilan dengan Minangkabau, dia ada sedikit perbezaan. Cuma saya nak tahu lebih detail fungsi-fungsi ruang yang ada di setiap rumah tersebut. Okey. Terima kasih Puan Rosita. Fungsi ruang, saya lupa sebut tentang fungsi ruang tadi kan. Okey, di rumah Negeri Sembilan sebenarnya dia ada, kalau kita lihat secara umumnya rumah Negeri Sembilan ni dia mempunyai serambi, rumah ibu dan juga dapur kan. Jadi serambi tadi tu kita disebut serambi hujung dan serambi pangkal, serambi tengah. Serambi tengah bermakna dia tidak ada serambi hujung dan pangkal tadi, dia setengah saja. Biasanya rumah tiang 9, 12 adalah, 20 pun ada sebenarnya, tapi kalau yang biasa kita dapat tiang 12 dan 9 yang serambi tengah ni. Jadi serambi ni kalau ikut ruang, fungsi ruang,
dia ni hampir sama lah. Kalau dulu kita kata Serambi ni untuk anak untuk lelaki lah, dia bahagi kan dalam ruang di Rumah Negeri Sembilan ataupun Rumah Melayu pun sama juga. Dia kita melihat perbezaan apa tu, yang lelaki dengan perempuan. Kalau perempuan tu lebih kepada ke dapur lah, ruang dapur, sebab tu dia ada tangga ke dapur tu. Di mana lelaki kan dia duduk di Serambi, dan rumah ibu tu sebagai ada bilik privacy untuk apa tu, tuan punya rumah lah. Dan dapur tu lebih kepada aktiviti perempuan berbanding dengan Serambi. Serambi ni lebih kepada aktiviti yang public kan. Dan Serambi Hujung dan Serambi Pangkal mempunyai aktiviti-aktiviti yang tertentu. Kalau kita lihat Serambi, dia ada perbezaan lagi. Kalau dia mempunyai pangkat dan sebagainya, dia ada lagi satu kajian, kita melihat Serambi Hujung dan Serambi Pangkal mempunyai fungsi yang berbeza. Kalau dia ada status. Kalau ada status, Serambi dia pun agak berbeza, ditinggikan sedikit dan mempunyai aktiviti yang berbeza mengikut jawatan dia tadilah. Kalau yang biasa Serambi Hujung dan Pangkal ni tadi, Serambi ni tadi tu, dia digunakan untuk kalau perkahwinan, dia adalah pelamin diletakkan di Serambi sebab dia public, ruang umum lah, public. Berbeza dengan rumah ibu tu lebih kepada privacy untuk ahli keluarga sahaja. Dan dapur tu untuk sama untuk ahli keluarga dan juga untuk aktiviti, ada juga sebagai aktiviti ruang tidur juga di dapur lah. Bila anak dia menggunakan bilik di rumah ibu tu dan baru kahwin tu, jadi ibu bapa tu dia duduklah dekat dapur tu untuk memberi kepada anak yang telah berkahwin di ruang rumah tengah dia tadi tu. Kan? Dan ada lagi lah ruang aktiviti lain di ruang rumah ibu tu, ada aktiviti seperti katakanlah untuk yang sakit. Dan kalau sebut lantai juga mempunyai lantai yang jarang, kenapa perlu ada lantai yang jarang itu. Dan juga di rumah ibu juga adanya tangga untuk naik ke loteng. Naik ke loteng kita panggil peran lah, kalau orang Sembilan panggil poran kan. Jadi peran tu kalau kita tengok ruang di peran ataupun di loteng, kalau dahulu ruang loteng itu, peran tu adalah untuk anak perempuan yang orang kata disimpan ataupun diletakkan di ruang loteng tu, sebab untuk keselamatan dan juga untuk kalau maknanya dia menghalang untuk antara muhrim dan mahram tadilah. Jadi di situlah anak dara akan mengintai. Kalau adalah jejaka yang lalu keliling rumah dia, dia akan kata, oh itulah tunang dia, itulah bakal suami dia. Tak sama macam sekarang kan. Jadi ruang itu adalah ruang yang sangat privacy untuk perempuan lah. Sekarang ni loteng dah tak menjadi macam tu dah. Loteng tu dah jadi tempat simpan barang dah. Kan, letak kapet kat atas tu, periuk belanga, dah macam-macam lah. Dah ada kat atas tu. Kadang-kadang memang tak naik pun. Dah jadi macam simpanan yang kekal pula di atas loteng tu, tak digunakan untuk anak dara lagi. Dah tak ada lah kan. Okey. Boleh ke Puan Rosita macam tu? Maknanya doktor, dia lebih kurang sama lah dengan di Negeri Sembilan Cuma rumah di Minangkabau agak besar berbanding di Negeri Sembilan. Okay. Dia ada 69 tadi Puan Rosita. Kalau ikut kajian saya, di Rembau sahaja ada 69 topologi yang berbeza. Itu unik dia di Rembau ni. Itulah saya sebenarnya tertarik dengan reka bentuk bumbung tu doktor, sebab saya ada buat sedikit pembacaan. Jadi evolusi bumbung tu dari bergonjong, jadi bila sampai ke kampas siak tu dia telah menjadi sedikit landai atau rata. Jadi masa dia untuk berevolusi tu doktor, macam mana dia mengubah bumbung tersebut? Okey. Dari kajian, tadi kita ada nampak macam mana evolusi ataupun ring tadi kan, dia akan daripada kampas siak untuk ke Negeri Sembilan. Okey, dalam analisa kan, ialah kalau kita kita berhijrah, kita duduk rumah yang bergonjong, bila kita pergi satu tempat, kita nak duduki tempat tu, kita akan bina,
kemudian kita rasa kita nak membina rumah yang sama macam tempat asal kita, tapi disebabkan kita tak cukup bahan di kawasan tu, dan katalah dia datang ke Negeri Sembilan, yang ni yang analisa dia buat lah. Jadi bila untuk membina, dia punya dalam fikiran dia bergonjong, tapi disebabkan bahan yang tak ada, kekurangan, dan dia mengikut kedaerahan kawasan itu yang menyebabkan ianya berlaku tadi evolusi bumbung tu tadi kan, daripada bergonjong dia pergi ke kampas siak tu dah mula tidak bergonjong begitu begitu dipanggil sempurna, gonjongnya itulah kan. Jadi dia berubah lentikan itu sedikit demi sedikit hingga kita nampak yang sedikit lah, dan dia mengikut, itu yang dipanggilkan pengaruh dan mengikut kedaerahan tu. Daerah itu yang membezakan bumbung dan juga reka bentuk rumah pada satu kawasan lah. Maknanya daerah tu memberikan peranan yang besar kepada perubahan rumah, betul? Ya, kedaerahan itu. Kalau macam di Rembau tadi tu, banyak rumah-rumah doktor, adakah dia masih terpelihara atau dalam keadaan yang uzur atau sebaliknya? Okey, bagus soalan tu Pak Rosita. Okey, saya suka soalan tu sebab ia memberi bagaimana kita nak menjaga rumah ni dan macam mana kita nak rasalah nak rasa rumah tu perlu ke tidak kita nak pelihara ni kan. Sebab apabila saya buat kajian daripada 2014 sehinggalah tahun lepas lah pergi ke, memang saya suka Rembau tu satu kawasan yang saya nampak rumah yang masih lagi banyak terpelihara rumah warisannya. Tapi apabila saya dah dapat data satu rumah ni, tiba-tiba rumah tu hilang. Antara rumah tu hilang adalah mungkin anak dia ataupun ibu bapa yang telah tiada dan diwariskan oleh anak perempuan, dan anak perempuan telah mengikut suami mungkin pergi di luar daripada Negeri Sembilan kan. Jadi rumah tu telah dijual kayu dia dan telah hilang, langsung tak nampak apa-apa dah. Jadi saya rasa sedih dekat situlah, daripada dianya wujud dengan cantik dan indah tapi dia hilang lenyap begitu saja dan dijual lagi kayu tu. Saya merasakan ianya tidak sepatutnya berlaku begitu. Jadi ada juga kalau kita lihat yang masih menjaga, terutama saya lihat di Gadong lah, Gadong di kota, di Nerasau masih lagi menjaga rumah-rumah ni, dan mereka ada yang membuat chalet ataupun macam mana daripada luar negara pelancong datang ke Gadong tu, dia buat chalet untuk penginapan penginapan yang macam mana kita nak merasakan keadaan kampung di Negeri Sembilan. Itu sangat menarik lah yang saya lihat kat situ. Ada juga yang masih terpelihara. Jadi daripada 506 tadi tu dalam jangkaan saya lah, mungkin telah ada hilang juga. Saya nampak dalam masa setahun tu ada beberapa hilang, lebih daripada 10 rumah yang telah hilang disebabkan daripada saya bertanya tu, disebabkan tidak ada siapa yang tinggal kat situ, jadi dia hilang, dia musnah begitu saja. Maknanya dia menyembah bumi lah, dia hancur macam tu. Dan ada yang dijual kayu dia, sebab tanah adat memang kita tak boleh jual, tanah adat diwarisi kan. Jadi rumah batu yang dibina menggantikan rumah asal. Itu yang kita rasa sedih dan tidak sepatutnya lah berlaku begitulah. Macam itulah kita punya cabaran doktor tentang rumah warisan ni. Mungkin golongan muda sekarang menganggap mungkin sekadar rumah usang tapi sebenarnya dia mempunyai warisan yang memang tidak boleh dinilai kan. Jadi memang semua pihak kena ada rasa tanggungjawab dan sayang kepada rumah warisan ni, sebab kita ni Negeri Sembilan ni salah satunya yang mempunyai rumah yang menarik kan, sebab kita mengamalkan adat Patih. Jadi dari rumah tersebut sebenarnya kita boleh mengkaji lagi dan menjangka dengan lebih baik lagi sebenarnya doktor. Ya, betul, betul lah. Sebab tu kalau ada
program ilmu, perkongsian ilmu begini kan, saya merasakan inilah satu cara lah untuk kita membentangkan kepada masyarakat bagaimana rumah-rumah kita ni perlu dipelihara, dan reka bentuk yang kita ada sebenarnya sangat unik, yang perlu kita banggakan sebenarnya reka bentuk ni. Dan sebagai seorang pensyarah seni bina lah, saya merasakan anak muda sekarang ni jarang untuk mengambil identiti ataupun konsep rumah Melayu ni dijadikan sebagai idola mereka. Jadi disebabkan itu dia makin hilang. Jadi harapannya kan supaya apabila kita memberi pendidikan, mungkin kita boleh mendidik, memberi satu sejarah lah ataupun satu didikan reka bentuk rumah tradisional ni kepada setiap anak-anak kita lah. Macam mana rumah kita dahulu lah. Yang itu perlu ada, saya rasa macam tu. Ya doktor, saya setuju dengan pandangan doktor sebab zaman sekarang ni mereka kurang untuk mengetahui tentang seni bina rumah Negeri Sembilan sebab kita sekarang ni di kampung saja kita boleh lihat banyak rumah telah didirikan menggunakan batu bata kan, dan lebih mirip kepada zaman moden sekarang. Jadi persoalan saya doktor, adakah sebenarnya apabila lelaki tidak boleh mewarisi rumah warisan ni, adakah itu menyebabkan mereka kurang untuk merasa tanggungjawab terhadap rumah tradisi tu doktor? Macam mana doktor? Yang lelaki ke? Ya, lelaki. Itulah ramai yang beranggapan. Sebenarnya anggapan lagi satu kan. Kalau sebut je masyarakat Negeri Sembilan lah, ada yang masih takut. Anggapan dia kata, orang masyarakat terutama yang perempuan. Kalau perempuan ni Negeri Sembilan, dia tu mewarisi harta lah, maksudnya nak bolot harta kan. Sebenarnya tidak kan. Di Negeri Sembilan ni dia punya adat pepatih yang matrilineal tadi tu, dia tanah dan rumah tu adalah diwarisi daripada satu waris kepada satu waris kan. Itu sangat baik sebenarnya sebab dia nak melindungi perempuan. Dan kaum lelaki sebenarnya janganlah berasa hati bahawa ini rumah perempuan. Tak, semestinya dia masih boleh duduk bersama di rumah tersebut. Kata dia dah kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Dia beruntung sebab dah ada tanah dan rumah, duduk di rumah tu, dan ada lagi halaman yang mempunyai buah-buahan dan sebagainya. Dia boleh je mengambil hasil apa sahaja yang ada di tanah package lah, maknanya rumah dan juga halaman dia semua tu kan. Tak ada masalah sepatutnya, dan lebih baik lah. Kenapa perlu ada rasa bila anggapan orang lelaki ni hanya duduk di serambi je, tak boleh masuk ke ruang dalam. Masuk di serambi orang yang bukan owner rumah, tapi kalau dia memiliki, mengahwini waris rumah tersebut, dia menjadi hak milik bersama kan. Cuma rumah itu bukan hak milik kekal lah, itu sahaja. Tak ada masalah sepatutnya. Itulah sepatutnya memang tak ada masalah lah doktor. Sepatutnya tak ada masalah dah, dan sebenarnya pihak lelaki boleh saja datang untuk membersihkan atau menjenguk tersebut daripada tibia macam tu kan. Ya, betul. Tapi yang wanita di Negeri Sembilan ni memanglah dia memiliki harta pusaka tu. Tapi dari segi tanggungjawab sebenarnya yang lelaki pun sebenarnya boleh untuk melihat kesejahteraan rumah tersebut. Betul. Jadi doktor, apakah sebenarnya harapan doktor untuk yang program ni sebenarnya keseluruhan lah seni bina Negeri Sembilan ni, rumah warisan ni? Okay, harapan kan, baru cerita ya? Ya. Okay, harapan saya berharap sangatlah kepada semua lah, terutama masyarakat Negeri Sembilan kan, yang masih ada rumah di Rembau ataupun di daerah mana-mana di Negeri Sembilan, untuk menjaga rumah yang diwarisi itu, iaitu rumah harta pusaka, rumah yang diwarisi, kerana rumah itu tidak akan ada lagi. Apabila dia hilang, tak akan ada lagi.
contoh saya sebut tadi ada tipologi yang 69 tadi. Mungkin daripada 506 tadi tu, tipologi dia ada satu saja di Rembau. Jadi apabila rumah tu hilang, tipologi tu hilang, bermakna dah tak ada dah anak cucu kita, kita fikir generasi akan datang lah. Inilah nilai yang perlu kita simpan. Rumah yang perlu kita simpan. Jangan dirobohkan. Kan, jaga sebaiknya. Mungkin ada cara lah macam mana kita nak jaga. Mungkin dijadikan homestay kan. Kalau kita tak nak duduk, mungkin jadikan satu tempat rumah persinggahan untuk kita balik. Mungkin ada dusun kita kan di kampung, jadi duduklah. Walaupun sebulan sekali datang balik ke kampung, jaga rumah tu. Mungkin kita boleh juga upah lah untuk jaga rumah dan sebagainya, agar ianya sentiasa kekal. Sebab bagi saya lah, rumah kita lah, rumah Melayu ni, kalau rumah lama yang lebih 100 tahun, saya menjangkakan bahawa rumah-rumah ini memang kayu dia kayu yang sangat baik lah, kayu yang keras, dan anak-anak sukarlah untuk merosakkan rumah ni kalau kita jaga dengan baik lah. Dia ni yang rosak ni disebabkan apa? Daripada analisa saya lah, ianya rosak disebabkan bumbung yang bocor, bukan kayu dia. Bumbung tu dah bocor, bila bocor dia masuk melalui loteng. Bila dah masuk loteng, kayu tu bila kayu kena kepada hujan, dia memang rosak. Bukan disebabkan anak-anak, tapi dia rosak disebabkan reput lah. Dia reput tadi. Jadi bila air dah masuk, tak jaga, tak ada siapa yang tengok, tak ganti bumbung dan sebagainya, dia dah mula reput dan mulalah serangga lain yang akan masuk lah bila dah reput tu. Jadi dia akan rosak, dan rosak lama-lama dia reput dan dia akan hancur lah. Itu je sebenarnya. Tapi kalaulah waris tadi menjaga, melihat kalau tak ada bocor dan maintain sebaiknya lah, dianya tidak akan hancur dan menyembah bumi macam tu sajalah. Lagi satu harapan saya tentang menjual kayu rumah tersebut dan banner rumah yang lain. Dia bukan banner semula rumah asal, tapi terus hilang identiti. Itu pun satu yang saya rasa sedih dan kesal lah dengan sikap begitu, menyebabkan hilang. Sekali lagi hilang. Kalau itulah dalam jiwa setiap masyarakat Minangkabau, bukan masyarakat Minangkabau, masyarakat di Negeri Sembilan yang mengamalkan adat pepatih ni kan, saya rasa dia akan hilang lama-lama. Dia tidak ada lagi lah. Kalau kita sendiri, kita mempunyai rumah itu dan kita sendiri yang hapuskan rumah kita untuk kita tak nak memberi langsung wujud untuk generasi akan datang, maknanya kita yang hapuskan sejarah pada rumah tradisi luar Rembau kita lah. Macam tu lah. Terima kasih Doktor atas penerangan tadi. Saya setuju Doktor. Sebenarnya kita memang perlu tanamkan lagi tanggungjawab kita pada rumah-rumah Negeri Sembilan ni. Jadi mungkin selepas daripada perkongsian ni ada sedikitlah tanggungjawab untuk menjaga rumah-rumah Negeri Sembilan ni. Okey Doktor, ini saya ada soalan dari Facebook. Soalan dia berbunyi, adakah tukang kayu sekarang masih boleh membina rumah Negeri Sembilan ni Doktor? Adakah kebenaran tu masih ada lagi yang dijumpai di Negeri Sembilan ini? Okey. Kalau sebut tukang kayu yang kita kepakaran untuk yang kita buat kajian lah, tukang kayu memang dah tak ada lagi lah kan di Negeri Sembilan. Tapi kalau tukang ini masih berminat untuk membina semula rumah-rumah yang mempunyai tradisi rumah Negeri Sembilan ataupun tradisi luar Rembau ni, banyak universiti dah merakam lah, kita kata mengambil data lah, dipanggil major drawing, lukisan terukur. Kalau kita lihat yang pioneer dia macam Universiti Teknologi Malaysia lah, Kalam, dan USIM pun juga di bawah Universiti Sains Islam Malaysia juga.
kami telah mengumpulkan beberapa rumah-rumah tradisi ya, terutama rumah luak Rembau. Kita bermulalah daerah ke daerah dan mula menyimpan. Dan kalaulah tukang ini memerlukan lukisan untuk membina semula, mungkinlah kan saya merasakan ia menjadi satu mengabit pelancong lah untuk hadir datang ke Negeri Sembilan ataupun di lokasi-lokasi kita di Negeri Sembilan ni, itu adalah yang terbaik. Jadi tukang-tukang ini bolehlah berhubung dengan universiti yang masih menyimpan kita menyimpan lukisan-lukisan ini untuk generasi akan datang lah, itu tujuan dia. Jadi kita dah dapat agak lah kalau hilangnya satu rumah tu kita ada lukisan yang kita simpan, harapannya 506 ni kita akan simpan lah. Katalah di Luak Rembau ni kan. Jadi dengan 69 tipologi ni tadi kita boleh simpan dalam satu data. Kalau di USIM kita dah buat digital archive lah. Kita simpan semua-semua data-data itu dalam bentuk digital. Jadi kalau perlu boleh melihat rumah yang mana, tukang-tukang ni boleh melihat ataupun mana-mana yang berminat lah boleh menjadikan rujukan lah untuk membina semula rumah-rumah tradisi Luak Rembau ataupun di daerah lain. Boleh sebenarnya. Tukang-tukang ni yang berkemahiran, saya merasakan kalau dia boleh merujuk setiap apa lukisan itu yang kita lukis, saya rasa nama pun tukang kan. Tukang yang mahir. Jadi mereka sebenarnya boleh membina semula daripada lukisan yang kita ada tu lah. Harapannya macam tu. Kalau dah tak boleh nak simpan lagi lah kan. Tapi kita, sebab itu kita perlu ada lukisan terukur ni. Di setiap universiti dia ada kan, jadi dia menyimpan lukisan tu, kita takutlah ada perubahan ke, jadi kita akan merujuk semula lukisan tu. Adakah perubahan itu mengikut yang lampau? Jangan kita ubah yang lampau kepada yang baru, kecuali kalau dah tak boleh diselamatkan lagi. Itu je. Okay, terima kasih doktor atas usaha tadi. Maknanya adalah usaha untuk kita menyimpan rekod lukisan tersebut doktor. Ya. Okay, ni mungkin ada usaha untuk kita buat bengkel pertukangan kayu bersama tukang-tukang yang ada di Malaysia. Betul. Lepas ini doktor. Ya. Mungkin kita ada bengkel dengan tukang-tukang. Betul juga Puan Rosita, idea yang baik. Kan kita boleh buat jugalah bengkel bersama tukang kayu khas untuk rumah Negeri Sembilan. Kita boleh buat macam tu. Yelah, sebab benda ni pun agak dah orang dah mungkin dah hirau kan, tapi usaha kita untuk buat bengkel ni mungkin kita boleh beritahu dia orang macam mana keunikan seni bina pada zaman dahulu kan. Betul. Okay, ada satu soalan ni berkenaan dengan seni bina tangga doktor. Boleh uraikan tentang keunikan tangga-tangga yang berada di Negeri Sembilan ataupun di Minangkabau? Okey. Kalau sebut tangga kan, keunikan rumah Negeri Sembilan ni kan lagi satu disebut tangga tu bagus juga sebab kalau tengok ukiran Negeri Sembilan ni dia tak sama macam di negeri lain, dia tidak menunjuk-nunjuk lah. Kalau saya tak nak sebut negeri lain menunjuk tu, taklah, maksudnya kalau Negeri Sembilan ni dia punya ukiran tu pada tangga, pada tiang, dia tidak menunjuk kepada yang bukan ada fungsi atau elemen lah. Jadi kalau sebut tangga di rumah Negeri Sembilan, kalau kita tengok dia punya tangga, ibu tangga dia tu memang berukir dia mempunyai motif yang berbeza mengikut tuan rumah, kehendak tuan rumah tu lah. Jadi dia mempunyai identiti tersendiri di rumah Negeri Sembilan. Kalau sebut di rumah Minangkabau, tangganya berbeza, lokasi pun berbeza. Kalau sebut lokasi di rumah Negeri Sembilan, lokasi kalau tangga tu berada dekat mana yang menandakan ianya terletak Serambi Hujung dan juga Serambi Pangkal tadi. Tapi di Minangkabau pula setiap luhak tadi berbeza tangga dia. Ada yang tangga bukan di depan, tak ada tangga di kiri ataupun di belakang. Jadi berbeza dengan di rumah Negeri Sembilan. Macam itulah Puan Rosita. Okey, terima kasih doktor atas penerangan tadi. Doktor, sebenarnya kita punya majlis hari ini mendapat sambutan yang menarik
Sebab permintaan ramai doktor slide doktor tadi ramai yang nak sebenarnya nak jadikan rujukan. Boleh ke doktor? InsyaAllah boleh. Okey, boleh Boleh doktor. boleh hubungi saya lah. Mungkin kalau untuk education saya boleh dialu-alukan lah. Sebab kita memang nak memberi ilmu ni, berkongsi ilmu bersamalah supaya bersama-sama menjaga rumah Negeri Sembilan, rumah luar Rembau ni. Okey, doktor boleh bagi nombor telefon ke? Ataupun kena dibaca atau macam mana, doktor? Okey, boleh juga. Okey, saya Nur Hayati 01 010 9339 515. 0109339515 Ya. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian dan juga nombor telefon. Okey. Okey doktor, nampaknya majlis kita sudah pun ke akhir rancangan doktor Okeylah, baiklah untuk makluman datuk-datuk, tuan-puan serta penonton-penonton AB Live Museum Negeri Sembilan kita berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sembilan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun atas peruntukan dana memberkasakan adat patih ke atas semua luak Negeri Sembilan. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Nazruddin bin Sabtu selaku pengurusi Jawatan Kuasa Bertindak Kesenian, Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu. Baiklah penonton-penonton AB Live Museum, begitulah sedikit perkongsian kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang dengan tajuk yang lebih menarik. Dan jangan lupa untuk like, share dan follow page kita Okey, terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini iaitu Yang Berbahagia Landscape Architect Dr. Nur Hayati binti Ismail kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini doktor. Semoga kita berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Okey, saya dapat maklum Rosita, saya dapat maklum beberapa soalan yang belum dijawab dalam Facebook ni. InsyaAllah saya akan jawab dalam Facebook ataupun boleh PM saya lah kalau perlu apa-apa perkongsian ilmu lah kan, bolehlah menghubungi saya. Dialu-alukan. Boleh, nanti kami akan uruskan untuk soalan tersebut doktor. Okey, terima kasih. Dengan itu saya sudahi segmen kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih doktor. Sama.